بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita diberikan kesempatan, nikmat masa dan juga nikmat kemudahan untuk kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu. Dan antara tanda perkara itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita adalah dipermudahkan urusan. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, i'malu fa kullun muyassiru lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, sesungguhnya setiap daripada kalian itu dipermudahkan dengan apa yang Allah Ta'ala ciptakan untuknya. Itulah kita katakan kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmat masa, nikmat kenderaan, nikmat teknologi. Walaupun ada yang mungkin tak boleh hadir, mereka boleh mengikuti secara online. Semua itu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bertanggungjawabkan, akan dipersoalkan. Semuanya akan dipersoalkan. Baik, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita dapat bertemu dalam majlis ilmu, kuliah membahaskan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Itulah karangan Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang mana kita berhenti pada halaman yang ke-80 daripada buku kita. Iaitulah masih lagi perbahasan berkenaan dengan topik kecil, iaitu Tauhid menurut mutakallimin, yang disebutkan oleh Syekh. Dikatakan di sini, beliau katakan yang ni kita taklik dekat perenggan yang kedua terakhir tu, kan. Ini ironis, banyak dari kalangan penulis saat ini yang menulis tentang persoalan tauhid hanya membicarakan tentang tauhid rububiyah sahaja. Metod seperti ini tentu sahaja keliru. Kita berkewajipan menanamkan di dalam hati kaum muslimin tauhid uluhiyah, yakni ibadah, tauhid ibadah, lebih dari sekadar tauhid rububiyah. Digariskan dekat uluhiyah tu, tulis kat bawah tu ibadah. Uluhiyah tu supaya kita tauhid uluhiyah maknanya tauhid ibadah. Lebih daripada sekadar tauhid rububiyah, kerana tauhid rububiyah tidak diingkari oleh siapa pun secara nyata. Ini kita dah jawab sebelum ni, soalan yang iskal yang ditimbulkan. Baik, tentu sebuah kelalaian besar manakala kita hanya fokus menegaskan sesuatu yang sudah diketahui secara naluri dan fitrah, yang sudah diketahui melalui akal, sementara kita tidak membicarakan tentang hal yang dikuasai oleh hawa nafsu. Kerana menyembah selain Allah disebabkan kerana dominasi hawa nafsu seseorang hingga memalingkannya dari penyembahan terhadap Allah semata, lalu menyembah para wali dan hawa nafsu. Kerana itulah Nabi SAW menganggap orang yang fikirannya tertuju pada harta benda dan semacamnya sebagai budak dunia, yakni hamba dunia. Allah Ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Maka pernahkah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sembahannya, sebagai tuhannya? Jadi singkatnya, kemaksiatan dari sisi makna umum atau jenis umum boleh dikategorikan sebagai kesyirikan. Sementara berdasarkan makna khusus, kemaksiatan terbahagi menjadi beberapa macam. Okey, kat sini Syekh bantah kelalaian yang disebabkan oleh kita bincang sebelum ni, penyelewengan dalam makna tauhid yang dilakukan oleh golongan mutakallimin, sama ada mereka sedar atau tidak, sama ada mereka bertujuan
yang baik atau tidak, tetapi sebagaimana kata sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, fakam min muridin lil khair lan yusibahu, berapa ramai orang yang inginkan kebaikan tetapi dia tidak dapat mencapai kebaikan tersebut. Jadi kita bukan nak bincang tentang niat, apa isi hati golongan mutakallimun, ulama ahlul kalam yang kita sedar di kalangan mereka itu yang memberikan tafsiran ini, tafsiran yang menyalahi tafsiran kalimah tauhid, la ilaha illallah, itu dibataskan tafsiran hanya kepada rububiyah yang disebutkan sebelum ni, Syekh sebutkan, yakni mereka kata apa? Tidak ada pencipta, kan? Tidak ada kuasa, la qadirun ala al-ikhtira' illa Allah. Tidak ada kuasa dalam penciptaan, tidak ada yang berkuasa dalam penciptaan melainkan Allah. Jadi tafsiran tu salah. Tafsiran tu salah. Jadi antara yang kalau kita lihat yang menyebutkan tafsiran ini, antaranya dan tafsiran yang kita kata yang salah ni memang datang daripada tafsiran mutakallimin, ahlul kalam. Sebab itu kalau kita tengok ada tafsiran yang mengelirukan ataupun yang menyeleweng, yang bercanggah dengan tafsiran salaf pada kalimah tauhid la ilaha illallah, bukan pada golongan-golongan yang kita sebut sebagai mutakallimin ini. Ada asnaf, berjenis-jenis dan berbeza-beza tahap penyelewengan mereka, kan? Dan kita tengok satu-satu antara tafsiran yang dikemukakan. Antaranya kalau kita lihat dalam tafsiran yang dikemukakan oleh Mu'tazilah misalnya. Mu'tazilah misalnya, mereka mentafsirkan tauhid, mereka kata dia kata sini wal aslu fihi anna tauhid. Ini kita tengok apa yang dikatakan oleh Al-Qadi Abdul Jabbar dalam kitabnya, ataupun yang sebagaimana yang dinukilkan oleh Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, tafsirnya. Dia kata apa? Dia kata innahu subhanahu wa ta'ala wahidun fi dhatihi la qasima lahu wa wahidun fi sifatihi la syabiha lahu wa wahidun fi af'alihi la syarika lah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa, tunggal pada zatnya, la qasima lahu, tidak berbahagi, tidak kita kata apa, dia berbahagi, tidak mempunyai bahagian baginya, dan esa ataupun tunggal pada sifat-sifatnya, tidak ada penyerupaan baginya, dan esa pada af'alihi, perbuatan-perbuatannya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tak ada esa pada uluhiyah, tak ada pada ubudiyah, tak ada dinyatakan tauhid itu ditakrifkan sekali dengan ibadah. Nampak? Kan? Pada sifatnya, pada zatnya, pada af'alnya sahaja. Situ. Itu dalam kalau kita buka dalam tafsir Ar-Razi. Kemudian Qadi Abdul Jabbar ketika menjelaskan tentang kalau kita lihat dalam syarh usul al-khamsah, disebut apa? Fa in qila fama tauhid thumma ajaba qila lahu an ta'lama anna Allah azza wa jalla wahidun la thani lahu fil azal wa tafarrada bidzalika. Dia kata kalau ditanyakan kepada kamu apakah maksud tauhid, maka katakan engkau mengetahui bahawasanya Allah azza wa jalla esa, tidak ada dua baginya, fil azal, sejak azali ataupun dalam azali, wa tafarrada bidzalika, dan dia tunggal dalam hal tersebut. Maknanya hanya pada tauhid rububiyah saja, kan?
Dan asma' wa sifat pun kita kata ada masalah. Masalah kan. Baik. Kemudian kalau kita lihat dalam Al-Qadi Al-Baqilani dalam Al-Insaf, beliau kata al-imanu billahi huwa at-tasdiqu bil qalbi wal imanu billahi ta'ala yatadammanu at-tauhid lahu subhanahu wal wasfu lahu bi sifatihi wa nafyu an-naqais anhu ad-dallah ala huduthin man jazat alaihi wa at-tauhid lahu huwa al-iqrar bi annahu thabitun mawjud wa ilahun wahidun fardun ma'budun laysa kamithlihi syai' ala ma qarrara bihi qawluhu ta'ala wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini pun sama juga. Maknanya takrifan Al-Qadi Al-Baqilani yang wafat dalam tahun 403 Hijrah, beliau kata iman itu, beriman kepada Allah itu hanya membenarkan dalam hati, hanya percaya dalam hati. Itu satu masalah juga, kan? Dan beriman kepada Allah itu mengandungi tauhid kepadanya, kan? Dan menyifatkannya apa yang disifatkan, apa yang menyifatkan baginya dengan sifat-sifatnya, dan menafikan kekurangan daripadanya yang menunjukkan akan hudutsin, yakni baharunya apa yang boleh disifatkan dengan sifat baharu, manjazat alaihi, yang boleh disifatkan dengan Tuhan dengan baharu. Maknanya menafikan sifat yang baharu. Sifat yang baharu maknanya mereka nak menafikan dekat situ, apabila mereka menafikan, mereka kata sifat baharu itu, maknanya mereka menafikan sifat-sifat khabariyah tentang Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya beristiwa di atas arasy, Allah sifat nuzul misalnya, turun ke langit bumi, ke langit dunia 1/3 malam, kemudian pada hari Arafah, dalil-dalil yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Al-Quran yang mengkhabarkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang sabit, yang merupakan sifat khabariyah. Makna sifat khabariyah ni kita tak boleh kiyah dengan kita punya akal. Maknanya wajib kita imani sebagaimana yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, kama wasafahu Allah wa kama wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah sifatkan dan sebagaimana yang rasulnya sifatkan dalam hadis, dalam sunnah. Baik, jadi di kat sini wa tauhidu lahu huwal iqrar bi annahu thabitun mawjud. Dia kata tauhid, yang ni yang versi Ahlul Kalam maknanya tauhid itu hanya mengakui bahawasanya Allah itu wujud, thabitun mawjud. Dan dia adalah ilah yang esa, yang disembah, laisa kamitslihi syai', yang tidak sama seperti sesuatu pun, kan? Itu kita setujulah, tapi tidak ditekankan pada uluhiyah, kan? Memang dia ada sebut kat situ, ada juga sebut wa ilahun wahidun fardun ma'bud, disebutkan juga yang disembah, kan? Tetapi diberikan fokus pada kewujudan saja. Maknanya tauhid bagi mereka hanya menetapkan kewujudan Allah dan kekuasaan Allah dan makhluk. Maknanya syirik kalau i'tiqad bahawasanya makhluk itu berkuasa. Makhluk itu berkuasa, ataupun ada kuasa selain Allah. Secara umum ada kuasa selain Allah. Maknanya jadi syirik bila i'tiqad sesuatu itu memberi bekas, yakni selain Allah itu memberi kesan, memberi bekas. Kerana bagi mereka selain Allah itu tidak ada kuasa. Kalau siapa yang i'tiqad, maknanya kalau orang tu pergi minta dekat kubur, minta dekat pokok, dia tak syirik lagi. Dia tak syirik lagi. Kecuali dia syirik bila? Kalau dia i'tiqad pokok itu lebih berkuasa atau boleh memberi manfaat dan mudarat secara mustaqil, itu baru syirik di sisi mereka. Sebab itu tak ada masalah, boleh minta kat pokok selagi mana tidak i'tiqad pokok itu berkuasa, pokok itu memberi bekas, memberi kesan, pokok itu khaliqun ataupun dia qadirun 'ala al-ikhtira'. Itu masalah musibah. Baik, dia kata sini lagi
Abul Ma'ali Al-Juwaini. Kita tengok Abul Ma'ali Al-Juwaini wafat 478 Hijrah. Yang ini dalam kitabnya Al-Irsyad. Kitabnya Al-Irsyad, beliau sebut Al-Bari subhanahu wa ta'ala wahidun wal wahidu fi istilahil usuliyin asy-syai' alladhi la yanqasim. Walau qila al-wahidu huwa asy-syai' la waqa'a al-iktifa' bidzalik. Wal Rabb subhanahu wa ta'ala mawjudun fardun mutaqaddisun an qabuli at-tab'idi wal inqisam wa qad yuradu bi tasmiyati wahidan annahu la mithla lahu wa la nadhir. Abul Ma'ali Al-Juwaini dia kata apa? Dia kata Allah Subhanahu wa taala itu esa dan satu, tunggal. Al-wahid, esa ataupun satu, tunggal. Dalam istilah usuliyin katanya sesuatu yang tidak berbahagi. Syai' la yanqasim. Ni siapa yang datang? Tak ada. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab tidak ada mana-mana ulama lughah, imam-imam ahli lughah yang mentakrifkan tauhid itu adalah dari sudut bahasa. Kita bincang dari sudut bahasa je. Tidak ada mana-mana ahli lughah, yakni lisanul Arab, yang mentakrifkan tauhid itu dari sudut bahasa, maknanya syai' alladhi la yanqasim. Tak ada. Maknanya ni datang daripada mutakallimin. Mutakallimin. Kan? Dan dia kata, dan kalau dan Rabb Subhanahu wa taala maujud. Hanya Tuhan itu wujud, tunggal dan suci daripada menerima tab'id wal inqisam. Ini pembahagian. Maknanya ialah macam kalau kita kalau ikut kaedah mereka, kalau kita terima misalnya sifat tangan Allah. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim. Wa qalatil yahud yadullah maghlulah. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani. Dalam Quran banyak ayat-ayat yang sebut menetapkan sifat tangan Allah. Dan sifat-sifat khabariyah yang lain. Yang kita katakan dia adalah sifat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala sendiri, yang wajib kita imani. Tanpa kaif, tanpa takyif, tanpa kita menyamakannya dengan makhluk, dan tanpa kita kita kata takyif, tanpa kita mempersoalkan bagaimana sifat tersebut, hakikat dan kaifiatnya. Dalam Quran dan dalam sunnah sangat banyak. Kalau kita nak sebut, banyak sangat. Sampai Al-Imam Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullah antaranya yang mengarang kitab Itsbatul Yad Lillah, antaranya. Kalau kita buka kitab-kitab hadis, kitab Al-Quran sendiri, tafsir salaf, sangat banyak. Jadi bagi mereka ahlul kalam, mutakallimin, kalau mengisbatkan sifat-sifat tersebut, maknanya membawa kepada makna hudus, baharu, yakni baharu makhluk dan membawa makna at-tab'id wal inqisam. Maknanya Tuhan itu ada bahagian-bahagian ajza. Ada anggota, ada bahagian macam makhluk. Ini muskilah dah. Musibah pasal mereka sendiri mereka dahulu yang menyamakan Allah dengan makhluk, lalu mereka cuba untuk melarikan diri daripada tashbih, dan mereka waqa'u fi ta'til. Hum yuhawiluna ay yafirru min tashbih wa waqa'u fi tamthil. Ada wa waqa'u fi ta'til. Mereka cuba larikan diri daripada menyamakan Tuhan dengan makhluk, lalu mereka terjebak dalam ta'til. Last sekali mereka terpaksa tolak. Sebab mereka dah menyamakan Tuhan dengan makhluk dulu. Kemudian mereka cuba lari dan mereka terjerumus dalam perangkap ta'til. Ta'til maknanya menafikan makna, mengosongkan makna daripada makna yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Jadi itu punca dia. Jadi kalau kita tengok, ini masalahnya bila Al-Quran tak kata macam tu, mereka kata macam tu. Kan? Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut sifatnya, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala kata dia ada tangan, adakah Allah Taala kata dia berbahagi-bahagi ataupun ada sama macam makhluk? Tidak. Tidak sekali. Kan? Tidak. Jadi itu jadi masalahnya. Jadi mereka macam contoh Abul Ma'ali Al-Juwaini, beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Irsyad, antara contoh kita boleh
sebut. Dia kata wa Rabbu ta'ala mawjudun faradu mutaqaddisun an qabuli at-tab'ir wal inqisam. Maknanya Tuhan itu suci daripada menerima bahagian-bahagian. Jadi depa bina kaedah tu sendiri. Quran tak kata macam tu. Kan? Quran kata laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Quran kata Allah Taala tak sama dengan makhluk. Kan? Walillahil mathalul a'la. Bagi Allah itu sifat tertinggi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Taala tidak sama dengan makhluk. Tak setara, tak sebanding dengan makhluk dan dengan apa-apa sekalipun. Jadi mereka yang cuba memaksa dengan kaedah-kaedah yang mereka bina daripada kaedah ilmu kalam yang mereka pegang, lazim-lazim yang batil itu menyebabkan mereka memahami kalimah tauhid dengan salah. Baik. Sama juga kalau kita tengok Fakhruddin Ar-Razi, wafat 606 Hijrah, dalam tafsirnya, sama juga beliau sebut datang istilah, kita kata apa, misalnya dia kata wa ammal ahadiyah, dia kata wa qauluna ahadun yadullu ala jami'i sifati salbiyah. Mereka tafsirkan, dia kata sini i'lam annahu ta'ala wahidun fi dhatihi wa wahidun fi sifatihi wa wahidun fi af'alihi. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala itu esa pada zatnya, dan esa pada sifat-sifatnya, dan esa pada perbuatan-perbuatannya. Okey. Kan? Tak ada penekanan pada uluhiyah. Wa qauluna ahadun yadullu ala jami'i sifati salbiyah. Jadi kata perkataan kami ahad maknanya menunjukkan kepada seluruh sifat-sifat salbiyah, seluruh sifat-sifat yang salbiyah maknanya sifat-sifat yang dinafikan oleh Tuhan, yakni kekurangan. Baik. Dia Ar-Razi dia ada sebut Allahu ma'nahu annahu alladhi yastahiqqul ibadah. Jadi kita adillah. Maknanya dia ada sebutlah tauhid, tuntutan tauhid tu, iaitu ada antaranya Allah Taala yang berhak diibadahi. Dia ada sebut. Zalim kalau kita kata dia tak memberi fokus pada tauhid uluhiyah, cuma dari sudut takrif. Dia sebut, kan? Dia sebut dalam tafsir tafsir Ar-Razi. Baik, dikatakan lagi tapi lazim dia tu tak betul. Lazim dia tak betul. Kita ahli sunnah, salafus salih, kalau kita dah belajar sebelum-sebelum ni, kita menetapkan rububiyah Allah dan ianya melazimkan uluhiyah. Dan kita menetapkan uluhiyah dan dia melazimkan rububiyah. Betul tak? Dan melazimkan juga tauhid kita pada asma' wa sifat. Maknanya dia saling melazimi. Kan? Saling melazimi. Tetapi masalahnya, ahlul kalam, mereka, contoh kita ambil perkataan Ar-Razi, dia kata, Allahu ma'nahu annahu alladhi yastahiqqul ibadah. Betul lah. Dia kata Allah maknanya bahwasanya dia yang berhak, hanya berhak untuk ditujukan ibadah. Wastihqaqul ibadah la yakunu illa liman yakunu mustaqillan bil ijadi wal ibda'. Dia kata dan hak untuk ibadah itu tidak boleh berlaku melainkan bagi zat yang satu-satunya yang mencipta, al-ijad yang mewujudkan, dan al-ibda' yang mencipta. Okey, tak ada masalah. Wa dzalika la yahsulu illa liman kana mawsufan bil qudrati tammah wal hikmati tammah. Okey, tak ada masalah juga. Dia kata, dan hal tersebut tidak boleh terhasil melainkan bagi zat yang bersifat dengan sifat qudrah yang sempurna, kekuasaan yang sempurna, dan hikmah yang sempurna, kebijaksanaan yang sempurna. Okey, tak ada masalah. Wa ammal ahadiyah, adapun al-ahadiyah, yakni sifat keesaan, ketunggalan, fahiya dalatun ala kaunihi munazzahan 'anit tarkibatil hissiyyati wal 'aqliyah, wa hadha yadullu ala annahu laysa bijismin wala mutahayyizin. Ini masalah dia. Adapun dia kata keesaan Allah, al-ahadiyah,
maka ia menunjukkan Tuhan itu suci daripada tarkibat. Tarkibat ni maknanya kita kata apa? Tarkib ni maknanya berbahagi-bahagian. Maknanya mempunyai bahagian. Dia kata tarkibatil hissiyah wal aqliyah. Maknanya dia kata Tuhan itu ahad, maknanya Esa dia suci daripada bahagian-bahagian yang bersifat hissiyah, fizikal, wal aqliyah, dan yang dicapai akal. Wa hadha yadullu ala, tengok kemudian dibuat apa? Dibuat lazim, dan ini menunjukkan bahawasanya bahawasanya Allah itu laisa bijismin wala mutahayyiz, bukan jisim dan bukan memenuhi ruang. Mutahayyiz maknanya memenuhi ruang, tidak memenuhi ruang. Jadi ini datang daripada siapa? Siapa yang tafsirkan ahad tu dengan munazzahan ani tarkibat al-hissiyah al-aqliyah dan laisa bijismin wala mutahayyiz? Bukan daripada sahabat Nabi, bukan daripada tabi'in, bukan daripada atba'ut tabi'in. Maknanya kat sini tak ada lah isu kita kata takkan dia salah kot, dia ulama besar kot. Tak, kat sini kita lihat nanti macam mana kita nak bantah. Maknanya kita tak boleh terimalah dekat sini bila kenyataan itu bercanggah dengan ijma' salaf, bercanggah dengan manhaj salaf. Kemudian tengok Ar-Razi Ar-Razi tadi kita sebut apa dalam tafsir, maaf, bukan dalam tafsir, dalam kitabnya Al-Matalibul Aliyah. Ar-Razi sebut dalam Al-Matalibul Aliyah. Dia kata apa lagi? Dia tafsirkan, ditakrifkan tauhid, dia kata al-kalamu fi tauhid huwa ibaratun 'anil hukmi bi annahu syai' wahidun wa 'anil ilmi bi anna syai' wahidun yuqalu wahadtuhu idza wasaftuhu bil wahdaniyah. Jadi dia kata, jadi perbahasan dalam tauhid ni adalah ibarat kita daripada hukum, bahawasanya kita mengetahui bahawasanya sesuatu itu satu, dan pengetahuan kita bahawasanya sesuatu itu satu. Dan dikatakan wahadtuhu idza wasaftuhu bi wahdaniyah, bil wahdaniyah. Jadi dia kata apa dia maksud saya menunggalkannya, ini maksudnya saya menyifatkannya dengan keesaan. Baik, tapi maksud dia yang tadi itulah. Maksud esa tu dia tidak berbahagi-bahagi, dia tidak jisim, dia tidak mutahayyiz, memenuhi ruang atau bertempat dan sebagainya, itulah yang a'rad wal jauhar apa semua tu. Kan? Baik. Jadi kalau kita tengok balik apa yang disebutkan oleh ulama mutakallimin ini, jadi mereka akan sebut, kalau kita lihat sama juga macam apa yang disebutkan oleh ulama ahlul kalam, antaranya Al-Ghaznawi. Al-Ghaznawi dalam kitabnya Usuluddin, dia kata dia wafat dalam tahun 593 Hijrah. Dia kata faslun, dalam kitab dia Usuluddin, dia kata faslun sani'ul alam laisa bihadithin falau kana hadithan fala budda lahu min sani'in ahdathahu wa mubdi'un ansha'ahu. Jadi maknanya dia hanya menetapkan tauhid ni hanya untuk menetapkan Tuhan itu bukan makhluk, Tuhan itu bukan hadis, bukan baharu. Jadi perbincangan dia hanya situ saja. Perbincangannya hanya nak menafikan apa kita kata jisim, tahayyuz, tarkibat tu, huduth, baharu, kemudian a'rad dan apa semua itulah. Istilah-istilah mereka tu. Jadi kalau kita tengok ini memang itulah, kalau kita buka kitab-kitab mutakallimin, macam itulah maknanya. Sebab itulah Syekh Al-Utsaimin kata tu, mereka hanya membataskan pada rububiyah. Maknanya mereka tidak mengembalikan isu tauhid yang utama itu sebagaimana yang menjadi seruan dan manifesto para nabi dan rasul, iaitulah menyeru kepada tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Baik. Kemudian kalau kita tengok balik,
Al-Baghdadi dalam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Usuluddin, Usuluddin, dia kata jelas dia ketika dia mentafsirkan, mentakrifkan al-ilah, dia kata waqtalafa ashabuna fi ma'na al-ilah, telah berselisih pendapatlah ashab kita, yang ashab merujuk kepada Asy'ariyah, dalam menetapkan makna al-ilah. Faminhum, di kalangan mereka ada yang mengatakan innahu mushtaqqun minal ilahiyah wa hiya qudratuhu ala ikhtira'il a'yan. Dia kata ada di kalangan kita, di kalangan ashab kita yang mengatakan ianya dibentuk daripada makna istilah ilahiyah, dan maknanya ialah kekuasaannya dalam mencipta segala sesuatu. Qudratuhu ala ikhtira'il a'yan. Dan wa huwa ikhtiyaru Abil Hasan al-Asy'ari wa ala hadzal qaul yakunu al-ilah mushtaqqan min sifatin. Jadi dia kata ini adalah pilihan Abul Hasan al-Asy'ari. Baik. Sama juga dalam Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah pun ada sebut sebagaimana yang dinukilkan oleh Syahrastani. Dan kalau kita tengok kitab asal ataupun kitab Maqalat Islamiyin ataupun Al-Ibanah mungkin berbeza. Kitab-kitab yang maknanya dinukilkan qaul kepada beliau ni maknanya ada perlu diteliti lagi, tapi ala kulli hal itu adalah nukilan daripada beliau, maknanya masyhur. Dia kata kat sini إذا كان الخالق على الحقيقة هو الباري تعالى لا يشاركه في الخلق غيره فأخص وصفه تعالى هو القدرة على الاختراع. Dia kata kalau al-khaliq, yakni pencipta itu hakikatnya dia adalah al-bari, yakni Allah Taala pencipta, yang tidak bersekutu baginya dalam penciptaan dengan selainnya, maka yang menjadi sifat yang lebih khusus bagi dia, bagi Allah, yakni yang menjadi kita kata yang menjadi maksud kita kata al-ilah itu, iaitulah sifat yang khusus, al-qudratu 'ala al-ikhtira', maknanya kemampuan untuk mencipta. Wa hadha huwa tafsiru ismihi ta'ala Allah, dan inilah tafsir makna Allah tu, nama Allah Taala. Maknanya Imam Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syahrastani, beliau katakan sifat yang tafsir bagi makna nama Allah itu khususnya maknanya kekuasaan untuk mencipta. Nampak? Bukan maknanya bukan maksud ibadah. Maknanya macam yang kita sebut sebelum ni lah. Fokus tafsiran mereka itu hanya pada kekuasaan. Dan sebab itulah mereka bila mereka kata selagi kita tak i'tiqad sesuatu itu berkuasa, selagi itu tidak syirik. Tidak mengapa. Itu masalah. Sebab dia berkait dengan inilah. Sebab mereka tafsirkan la ilaha illallah tu dengan al-qudratu 'ala al-ikhtira'. Yakni tidak ada Tuhan yang berkuasa mencipta, memberi rezeki melainkan Allah. Masalah tak? Kita dah bahaskan sebelum ni makna la ilaha illallah kan? Masalah. Tak sama. Kan? Baik. Kemudian kita tengok Abu Bakar Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Wafat 458 Hijrah. Allahu katanya, ma'nahu man lahu al-ilahiyah wa hiya al-qudratu ala ikhtira'i al-a'yan. Wa hadhihi sifatun yastahiqquha bi dhatihi. Nampak? Ditafsirkan Allah maknanya daripada al-ilahiyah, dan maknanya dia tak kata al-ilahiyah tu dia tak takrifkan maknanya ubudiyah atau uluhiyah. Tapi dia kata al-qudratu ala ikhtira'il a'yan, kemampuan untuk mencipta segala sesuatu. Dan inilah sifat yang berhak pada zatnya. Baik. Jadi inilah berlegar
tafsiran mutakallimin. Kalau kita tengok berdasarkan kitab-kitab mereka, dan kalau kita nak tengok perbezaan tafsir la ilaha illallah, kalimah tauhid ini, try buka kitab-kitab tafsir, bezakan. Bezakan tafsir di kalangan mutakallimin. Cuba buka dalam ayat misalnya wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Kita akan cuba kita bezakan antara tafsir ulama salaf dengan tafsir mutakallimin. Sangat beza. Akan beza. Kat sini memang kita kata dia adalah perkara yang tidak tersembunyi bagi sesiapa yang tahu dan boleh merujuk kitab-kitab mutakallimin, ahlul kalam. Jadi ini kita kata isu kita dengan mutakallimin. Maknanya bukan kecil. Bukan kecil. Tetapi kita kena faham ulama-ulama ahli sunnah tetap, walaupun dalam keadaan membantah kesalahan ini, tetapi mereka tetap berlaku adil. Dan kat sinilah yang dibahaskan oleh ulama sebagai kesalahan yang berbentuk takwil, yang menghalang untuk dijatuhkan hukum takfir alal muayyan. Maksudnya orang tu kalau pun disalah macam ni, tapi kesalahan ni berbentuk takwil. Faham tak? Tetapi ada beza dengan orang yang sudah tertegak hujah, dengan orang yang masih lagi ada syubhat-syubhat takwilnya. Itu memang ada bezalah. Tak samalah keadaan di situasi. Baik. Sebab itu tak ada mana-mana di kalangan ulama ahli sunnah yang datang kemudian yang membantah, seperti Al-Imam Ibnul Qayyim, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Walaupun Ibn Taymiyah bantah tu keras, tetapi dia tidak menjatuhkan kafir kepada, tak menghukumkan kafir kepada orang-orang yang tersalah dalam masalah ini. Itu adilnya ahli sunnah. Maknanya salah tu, kalau kita tengok ni tafsir la ilaha illallah kot. Maknanya kalimah tauhid. Tetapi tetap ada uzur dari sudut takwil tu, bagi ulama-ulama yang kita kata yang mereka tersalah. Tapi wajiblah dijelaskan. Bukan maknanya kita terima sahaja kesalahan mereka, kita kata tak apalah, dah mereka ulama, jadi kita pun tak payah bantah. Salah. Bantah tetap bantah, tapi dalam masa yang sama Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, beliau tegaskan dalam kitabnya Ta'zim al-Ilm, maknanya bantahan itu tetap berlaku, yang dilakukan oleh ulama, maknanya kita nukilkan, tetapi dalam masa yang sama kita menjaga kredibiliti dan kedudukan mereka. Terutamanya macam tokoh-tokoh yang kita sebut nama-nama mereka tadi, mereka ada jasa dalam hadis, dalam fiqh, dalam ilmu-ilmu Islam. Maknanya kita adil lah. Kat situlah sebenarnya kalau kita tengok macam mana adanya muwazanah. Maknanya sebahagian orang dia kata ulama ahli sunnah ni tolak total muwazanah. Muwazanah maknanya kita timbang kebaikan orang tu. Maknanya kalau kebaikannya lebih banyak, maknanya kita ambil kebaikannya. Tapi kalau keburukannya lebih banyak, kita tinggalkan dia dan tak disebut kebaikan dia. Tak seharusnya kita meninggalkan ahli sunnah yang ada kesalahan, yang ada kekeliruan atau ketergelinciran, lalu kita tinggalkan. Lebih-lebih lagi apabila dia adalah guru kita. Itu adalah akhlak yang tidak sepatutnya ada bagi seorang Muslim. Maknanya bila ada sahaja kesalahan yang kita lihat, kita terus tahzir dan kita terus memboikot atau tinggalkan tokoh tersebut ataupun individu tersebut,
itu bukan sikap adil. Itu bukan sikap adil. Kan? Dan itu adalah, kita kata adalah bentuk kesalahan. Maknanya kesalahan yang kita kena perbetulkan. Maknanya itu puncanya kerana salah faham dalam manhaj kita kata al-hajar, dan juga tahzir ataupun tabdi' dan hukum tafsir dan sebagainya, itu masalah. Dan memang kita pernah dengar kan, maknanya orang golongan-golongan yang pelampau ni dalam menghukum orang lain dan tidak berlaku adil. Kita selalu dengar tentang istilah mereka kata salaf menolak muwazanah secara total. Sebenarnya tak betul. Kalau kita cek dalam, tak salahnya dalam Siyarul A'lam An-Nubala, ada perkataan daripada Fudail bin Iyad tentang menetapkan adanya muwazanah yang anda sebut tadi. Apa maksud muwazanah? Maknanya jika seseorang individu, tokoh, kebaikannya lebih banyak berbanding keburukan, maka tidak disebut keburukannya. Jikalau keburukannya lebih banyak berbanding kebaikannya, maka tidak disebut kebaikannya. Adil tak? Adil. Dan inilah muwazanah. Dan muwazanah ini kita kata maknanya timbang. Kita menimbang seseorang tokoh itu, dan sebenarnya dipraktikal. Bukan pada tokoh saja, bahkan pada kehidupan seharian kita. Muwazanah tu kita praktikal. Sebenarnya muwazanah ni maknanya macam yang Fudail bin Iyad rahimahullah sebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Zahabi dalam Siyarul A'lam An-Nubala. Begitulah juga Al-Hafiz Ibn Abdul Bahar dalam Jami'u Bayan Fadlil Ilm, Jami'u Bayan Al-Ilmi wa Fadlihi. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Al Fatawa pun sebut benda yang sama. Dan ulama-ulama ahli tahqiq sebut, maknanya manhaj salaf itu, dia muwazanah tu bukan manhaj bid'i dah, bukan manhaj bid'ah. Sebab kita selalu dengar ada golongan ghulatut tahzir, golongan ghulatut tajrih ni, mereka kata siapa muwazanah ni dia mumayyi'. Salah. Bahawa muwazanah tu lah manhaj salaf, dan itulah ajaran Islam. Anda bagi contoh yang mudah. Kalau kita tak ada muwazanah, apa berlaku kita dengan isteri kita? Tak ada muwazanah. Isteri kita buat salah sikit, habis tahzir, boykot. Logik tak? Ana terbaca tu, ana tersalah baca. Katakan ana terbaca tadi tu tersalah eja sikit. Ustaz salah baca, kita tinggal ustaz. Tak ada muwazanah. Itu maksudnya. Depa yang geng-geng ghulatut tajrih ni, ghulatut tahzir ni, ghulatut tabdi', panggil apa kan, yang ekstrim ni, yang fanatik kepada maknanya manhaj mereka yang tertentu, tokoh mereka tertentu, mereka tak boleh terima pendapat orang lain melainkan syekh-syekh mereka sahaja yang mereka tentukan, yang mereka takdiskan, mereka sucikan. Tak terbuka dalam benda macam ni. Sedangkan benda ni bukan benda yang kita kata tak boleh nak rujuk kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, kan? Jadi memanglah pada ahlul bid'ah wal ahwa, yang memang ahlul bid'ah wal ahwa, memang tak ada muwazanah. Faham? Itu semua sepakat. Tapi masalahnya sekarang pada ahli sunnah. Sebab itu anda bagi contoh macam kita dekat rumah dengan isteri kita, dengan kawan kita. Katakan kawan kita salah sikit terus kena tahzir, kena boykot. Tak praktikal. Sebenarnya muwazanah tu memang manhaj. Bahkan muwazanah itulah kita kata apa? Manhaj Islam yang sebenar. Kita disuruh untuk berlaku adil. Dan jangan disebabkan kebencian kita terhadap satu kaum itu, kita tidak berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu ala qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. So Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Kan? Dan termasuk berlaku adil yang diguna pakai oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama ahli sunnah adalah bersikap muwazanah tadi. Maknanya takkan, ialah kita kata
tak boleh nak hidup seorang-seorang. Mana ada orang yang tak buat salah? Cuba bayangkan sebab itu tak praktikal langsung. Sebab itu golongan yang menolak muwazanah secara total ni sebenarnya dia ada masalah. Dia tak faham apa maksud muwazanah. Dia tak faham dan dia tak maknanya dia keliru dalam, sebab dia ada masalah dalam menghukum orang lain sebagai ahlul bidah wal ahwa tu. Sebab dia kata siapa yang duduk dengan sekian habis. Duduk saja bermajlis terus jadi ahli bidah. Duduk dengan ahli bidah jadi ahli bidah. Siapa yang bahkan lebih dahsyat lagi, siapa yang tidak berkongsi syekh kita punya kuliah, maka dia ahli bidah. Itu tanda-tanda dia ahli bidah. Tak kongsi kuliah kawan tu pun jadi ahli bidah, gila. Tak doakan kematian tokoh mereka, juga dikira ahli bidah. Mendoakan rahmat kepada tokoh yang menjadi musuh mereka, ahli bidah. Macam kes isu Dr. Yusuf Al-Qardawi. Ucap rahimahullah pun tak boleh. Tarahum tak boleh. Kemudian mereka bawa lah asal-asal salaf tentang kematian Bishr Al-Marisi dan sebagainya. Tak kena. Konteks salah, kemudian tak betul, dia orang pun tak faham. Wallahul musta'an. Jadi masalah. Jadi akhir sekali semua ahli bid'ah belaka. Kan? Yang ni itu disebut oleh asatizah kita, ingatkan tentang golongan yang kita kata yang bahagian asatizah kata ultra. Ultra dalam bersikap, kita kata bukan ada ultras Melaya je kan. Ultra apa? Ultras dalam tahzir. Kan? Mana fanatik sangat. Fanatik. Jadi ini kita kata masalah, musibah. Baik. Jadi kita kena faham. Jadi itu sebab kalau kita tengok Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, beliau praktikkan manhaj ini. Dan itulah yang dimaknakan dengan Ahlus Sunnah a'lamun nas bil haqqi arhamun nasi bil khalqi. Ahli sunnah adalah manusia yang paling mengetahui kebenaran dan manusia yang paling rahmat sesama makhluk. Allah Subhanahu wa taala perintah dekat kita. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Jangan lupa tu, wa tawassaw bil marhamah, saling berpesan-pesan dengan rahmat. Kan? Bila kita nasihat, kita bagi tahu kesalahan ahlul kalam, bukan bermakna kita ni benci mereka, musuhi mereka. Bukan, bermakna kita sayanglah. Sebab mereka ahlul qiblah, orang Islam. Betul tak? Sebab itu kita selalu ingatkan. Dan itulah manhaj Syekhul Islam Ibn Taymiyah, manhaj Imam Ibn Al-Qayyim, manhaj ulama-ulama ahli sunnah zaman berzaman. Cuba kita tengok praktikal macam mana Syekh bin Baz rahimahullah. Jamiah Islamiyah, Universiti Islam Madinah tu, kalau kita tengok, siapa yang pernah tengok dia ceramah khas yang pernah dijemput Syekh Profesor Dr. Mahmud Qadah. Pernah tak tengok? Yang didedahkan tentang nama-nama ulama yang dalam senarai, dalam kita kata mereka yang ada tanda tangan dan juga mereka yang terlibat secara langsung dalam pembinaan ataupun pembangunan Universiti Islam Madinah tu. Ulama-ulama Asy'ariyah pun ada. Ulama-ulama Al-Azhar. Cuba nampak. Kalaulah manhaj muwazanah tu tak terpakai, Syekh bin Baz dah tahzir awal-awal lah. Masalahnya mereka duk kata kami ikut Syekh bin Baz, kami ikut Syekh Al-Utsaimin, tapi mereka tak ikut sebenar. Mereka lari jauh daripada manhaj 3 orang syekh yang ma'ruf dengan keilmuan mereka, dengan pegangan mereka terhadap manhaj salaf, seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan juga Syekh Al-Albani. Mereka tak ikut. Mereka ada manhaj baru. Itu masalahnya. Kalau kita tengok Universiti Islam Madinah tu, cuba cari, cuba godek-godek cari Google ke ataupun cari balik kuliah yang Profesor Dr. Mahmud Qadah tu, hafizahullah. Rasanya buat tak ingat lah, time PKP kot rasanya. Time PKP kan, nanti share balik. Cuba dia share Dr. Mahmud Qadah, dia ada share dokumen. Dia ada bacakan dokumen nama-nama ulama yang terlibat sama dalam pembinaan Universiti Islam Madinah. Antaranya nama-nama ulama Asy'ariyah. Jadi takkan Syekh bin Baz ni ahli bid'ah? Nampak? Kalau mereka kata tak boleh bekerjasama dengan Asy'ariyah, tak boleh bekerjasama dengan ini.
Apa masalah? Syekh bin Baz rahimahullah bukan salafi. Teruk kalau Syekh bin Baz bukan salafi. Tapi mereka tak berani. Dia kata itu dulu, sekarang lain. Syekh bin Baz tak tahu, dia akan takwil. Syekh bin Baz tak tahu. Kan? Jadi kita kata banyak lagi macam kalau kita tengok, yalah kita tengok asatizah kita yang senior-senior, bagaimana mereka bekerjasama. Ada masalah tak? Tak, menunjukkan itulah manhaj Islam. Kan? Maknanya kita, walaupun kita berbeza pendapat dengan Asy'ariyah sekalipun, tapi tidak menghalang kita untuk bekerjasama dalam perkara yang apa kita kata ada kesepakatan. Contohnya kerjasama Salafiyah dengan Asy'ariyah dalam membantah golongan Batiniyah. Kan? Jelas. Golongan Syiah. Kan? Tapi bila sampai pada part-part yang perlu kita jelaskan, bantahlah. Kan? Sebab itu tak ada masalah. Kita maknanya bantah dengan baik. Bukan kita mencaci hamun, kita menjatuhkan kredibiliti ulama-ulama mereka. Itu bukan cara dia. Sebab itu kita kata, itu kita kena faham. Baik. Itu anda bagi contoh. Contoh. Baik, praktikal. Maksudnya praktikal tu kita tengok Syekh bin Baz ni buat. Macam mana Syekh Muhammad Al-Ghazali dijemput oleh Syekh bin Baz. Ada kisah dia. Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama Asy'ariyah. Kan? Dan dijemput oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Dan Dr. Yusuf Al-Qardawi pun pernah dijemput ke Universiti Islam Madinah beberapa kali juga. Tak ada isu pun. Kan? Ada orang dia suka, ada orang tak suka, tak ada masalah. Kan? Tetapi nak mengkafirkan dia, nak mengeluarkan dia daripada sunnah ataupun nak membida'ahkan orang yang mendoakan kerahmatan kepada dia, itu bukan manhaj salaf. Bahkan itu menjadi fitnah kepada manhaj salaf. Dan boleh anda katakan kebanyakan golongan-golongan yang kalau kita tengok di media-media sosial, sama ada di Timur Tengah dan sebagainya, mereka yang menghentam tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang mempunyai jasa dalam dunia Islam ini, kebanyakannya bermotifkan politik. Kerana ada masalah isu politik, tapi mereka jadikan benda tu sebagai isu agama. Sebab itu penting tu anda sebutkan kelas sebelum ni, bezakan antara tafsir siasi dengan tafsir agama yang asal. Tafsir politik ni masalah. Macam kita macam ada orang yang buat kaedah, dia kata kalau kritik Saudi sikit je jadi ahli bid'ah. Betul ke? Siapa yang ajar cara tu? Siapa yang ajar manhaj? Kalau kritik Saudi sikit terus ahli bid'ah. Saudi tu hukum, sumber hukum ke? Arab Saudi tu ada sumber hukum ke? Quran, Sunnah, Arab Saudi. Quran, Sunnah, Ijma'. Betul tak? Kan? Jadi Arab Saudi, kalau dia ikut Quran, Sunnah, Ijma', kita ikut dia. Kalau dia tak ikut, kita ikut, tak ikut lah. Jadi orang pening sekarang ni bila, dia kata macam mana ni? Saudi pun dah sambut Christmas ni, dia tak boleh jawab. Dia kata, habislah Salafi dah. Itu cara, apa benda cara mengaji macam tu? Kan, sebelum ni dia kata, kita ni kena Saudi. Saudi Salafi, dia kata confirm Salafi, dia kata. Negara tauhid, dia kata. Last kali Saudi keluar dalam surat khabar rasmi mereka, sambut Christmas. Tak ada masalah. Spirit, Christmas spirit, apa benda lah, mengarut-ngarut semua tu. Jadi kita nak jawab apa? Maknanya, bukan macam tu cara kita beragama. Adakah ustaz-ustaz kita ajar manhaj kita Al-Quran, Sunnah, Arab Saudi? Kadang-kadang orang yang tak, kita yang mengaji Saudi pun tak ada teruk macam tu. Kan? Kerana dia taksub dekat Saudi tu teruk sangat. Sampai last kali dia kena, tak boleh nak tahzir terus. Dia kata tak boleh ni, dia masuk dalam gua terus. Geng-geng rulat lah. Geng-geng rulat tu tahzir ni. Tak ada, hilang. Tiba-tiba Saudi buat ni kan. Christmas boleh sambut, bukan boleh wish je, boleh sambut. Hilang terus dari radar. Tak ada. Sebab apa tak? Kita kata sebab itulah agama ni dia main ikut suka hati dia. Bukan macam tu. Jadi kita kena ingatkan juga kadang-kadang, yalah, sebab itu pentingnya kita ingatkan sahabat-sahabat kita ni nak ikut manhaj salaf ni jangan semangat saja. Maksud ikut dengan ilmu.
Kalau ikut, kita ikut dengan ilmu, bukan ikut semangat-semangat dia kata pasal kita nak pertahankan negara ni, pertahankan parti ni. Lepas tu dia semangat saja, akhir sekali bila perkara tersebut hilang, dia pun hilang. Kan ingat lagi dulu, siapa kritik parti sekian, Khawarij. Tak ada dah. Dia kata Khawarij terus. Macam tu lah. Jadi Pak Arab pun sama juga macam tu. Yang gelong-gelong kepala ni, kita kata yang pening-pening ni pun ada juga. Dan kalau kita baca dalam Tabaqat Al-Hanabilah, Ibn Abi Ya'la, dia ada sebutkan zaman dia Hanabilah, orang yang pengikut Imam Ahmad ni pun ada 3. Satu, mereka yang rajin solat, rajin puasa, rajin beribadat. Yang kedua, yang rajin bertafakuh, menuntut ilmu. Yang ketiga, yang kaki pukul orang. Betul? Memang wujud. Jadi, kalau ada orang-orang yang mengaku dia salafi, tapi dia suka bergaduh dengan orang, kaki pukul, samsing, buat masalah dengan orang, ada masalah tak? Tak ada isu sebenarnya. Itu masalah peribadi dia, masalah dia, bukan masalah manhaj. Sebab setiap zaman macam tu, ada orang yang taksub, fanatik. Kalau siapa yang boleh baca macam mana kisah Al-Imam An-Nasai rahimahullah dipukul ketika masuk di Syam, kan? Sangat tragis. Puak-puak macam itulah geng-geng yang taksub ni. Nampak? Imam At-Tabari difitnah. Dia puak-puak macam ni. Imam Al-Muzani, anak murid Imam Syafi'i, difitnah. Puak-puak macam ni, hak tak mengaji ni, hak semangat lebih. Jadi biasalah, sama sekarang ni pun kita, zaman kita ni lagilah hak semangat tu lagi semangat tak tentu arah. Ini kita kena hati-hatilah. Kena hati-hati. Ada kawan-kawan kita yang terlajak sikit tu, kita kena tariklah tangan dia. Kata mengaji. Lazimi majlis ilmu, datang. Maknanya jangan kuat nak berdebat dekat media sosial, kuat nak bergaduh. Salah sikit nak bergaduh dengan orang, jangan. Bukan apa, nanti jadi fitnah. Fitnah. Kan? Kita sebut ni sebab jadi fitnah dah. Kan? Kita terlampau percaya dan akhir sekali orang guna nama kita. Dan terpalit nama kita. Dan sekarang bukan zaman kita boleh sangka baik dah. Kalau jadi macam tu. Maknanya orang tu buat taik, dapat nama tu kat kita. Faham tak? Kan? Orang tu, dia, yelah memanglah dia main kelas kita. Tapi tak adalah melazimi. Dia main kelas, adalah 2-3 kali. Kemudian dia ambil gambar sikit, kemudian dia dakwa sekian. Kemudian dia buat masalah, kita kena. Ni anak murid ustaz tu lah. Rosak nama ustaz. Kesianlah kat ustaz-ustaz kita. So janganlah kita buat taik kat nama mereka. Kalau nak buat taik, buat taik kat tempat lain. Sebab macam itulah kita kata dia duduk menempel dekat sini, menempel dekat situ, kemudian dia buat nama. Dia buat buruk nama guru-guru dia. Dan ni kita kena ingat kan? Kita kena ingat kan? Orang kita sepatutnya kita tunjuk contoh yang baik. Kita mengharumkan lagi nama guru-guru kita. Maknanya kita cuba untuk jaga nama-nama mereka itu daripada terpalit dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Dan itu bentuk pengagungan ilmu. Antaranya adalah kita menjaga kredibiliti guru-guru. Bukan dengan kita menconteng arang, dengan kita membuat perkara-perkara yang di luar batasan. Wal'iyadzubillah. Apatah lagi buat perkara-perkara yang kita kata yang boleh menjatuhkan seseorang kepada kebinasaan. Baik. Soalan tu dia berkait-kait. Allahul musta'an. Baik, balik pada ta'rif tauhid tadi. Jadi ahlul kalam, mutakallimin, jadi mereka ni kat situlah masalahnya. Jadi mereka tafsir secara umumnya mereka hanya bataskan kepada kekuasaan, bukan pada ibadah. Dan ada tak ulama-ulama yang sezaman? Ini persoalan dia. Ada tak ulama-ulama yang sezaman dengan nama-nama yang kita sebut tadi, ataupun yang sebelum mereka membantah tafsiran tauhid yang ditafsirkan oleh ulama ahlul kalam, mutakallimin? Jawapannya ada. Antara yang terawal, Al-Imam
Al-Qadi Ibn Suraij. Al-Qadi Ibn Suraij wafat dalam 300 lebih Hijrah. Al-Qadi Ibn Suraij ni dia tabaqat yang kedua atau ketiga ashab Syafi'i. Maknanya dia ulama mazhab Syafi'i pada tabaqat kedua atau ketiga. Dan dia adalah syekh, disebutkan dia adalah syekh Syafi'iyah pada zamannya, Al-Qadi Ibn Suraij rahimahullahu ta'ala. Baik, antara yang membantah juga adalah Al-Imam Al-Asbahani, Al-Imam Abul Qasim Al-Asbahani At-Taimi, dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, dan disebut satu fasal. Dia kata, faslun fi bayanil umuri allati yakunu biha ar-rajulu imaman fid din wa anna ahlal kalam laisu minal ulama. Dia kata, dia buat satu fasal dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, Al-Imam Al-Asbahani. Al-Hujjah fi Bayani Al-Mahajjah. Kalau kita tengok dia punya tarikh wafat dia, baik, nama penuh beliau Qiwamus Sunnah, ni gelaran ya, Qiwamus Sunnah, Ismail bin Muhammad ibn Fadl At-Tamimi Al-Asbahani. Al-Asbahani. Tak salahnya dia wafat dalam 500 Hijrah. 500, kalau kita cek kat sini, 535 Hijrah. Baik, kitab beliau antara yang kitab yang penting, Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, kitab akidah ahli sunnah yang antara yang kita boleh katakan yang dikarang pada kurun yang ke-6 Hijrah, maknanya antara yang unik dan berbeza daripada kitab-kitab lain. Maknanya dalam kitab tu ada apa yang tidak ada pada kitab-kitab lain, ada keistimewaan dia tersendiri, dan antaranya bantahan terhadap mutakallimin lebih terperinci. Sebab tu kita sebut tadi, Imam Al-Asbahani dalam Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, dia ada sebut satu fasal. Dia kata, fasal pada penjelasan perkara-perkara yang menjadikan seseorang lelaki itu, seorang tokoh atau lelaki itu sebagai pemimpin dalam agama, imaman fid din, yang boleh diikuti. Wa anna ahlal kalam laisu minal ulama, dan menjelaskan bahawasanya ahlul kalam bukan di kalangan ulama. Apa maksud bukan di kalangan ulama tu? Maknanya ulama dulu, sebab isu ni ada berkait dengan tauhid, jadi mereka comparekan mutakallimin tu, tafsiran la ilaha illallah mereka itu dengan tafsiran sahabat. Jadi bila dibawa nama-nama mutakallimin, ahlul kalam, list ahlul kalam tu dia bawa, compare dengan nama sahabat, dia pun jadi ulama tak? Out lah. Betul tak? Macam kita kan, orang panggil kita ustaz, nama kita dikomparekan dengan mufti, mufti yang hebat-hebat, mufti Saudi ke, kemudian ulama-ulama besar di Maghribi ke, di Mesir ke apa, memang out lah nama kita. Kan? Bukan ulama lah kita, betul tak? Tapi kita dekat kampung kita orang panggil, inilah ustaz kami, inilah ulama kami, kan, wali dan sebagainya. Jadi itu kita kena faham. Sebahagian orang dia bila dia kata tengok ni tak beradab dengan ulama, dia kata tidak ulama. Yalah, bila dikomparekan nama mereka yang sudah lewat ini, mutaakhirin, yang terlibat dan terjebak ataupun terjerumus dalam syubhat ilmu kalam, kalau compare dengan sahabat Nabi, mereka ulama lah. Kita kata bukan ulama. Betul? Kalau compare dengan sahabat Nabi kot. Tapi ada masalah. Masalahnya bila golongan ahlul bidah, sebahagian di kalangan mereka tidak beradab dan tidak mengakui kedudukan sahabat Nabi. Sebahagian, bukan kata semua. Macam Mu'tazilah pun mereka hormat sahabat Nabi. Tapi ada benda-benda yang tertentu yang mereka menunjukkan mereka tidak ada hormat tu bila mereka berpaling daripada manhaj para sahabat. Baik. Tapi secara umumnya
kita tak katalah mereka mentohmah sahabat sebagaimana Syiah dan sebagainya, itu tak adil jugalah. Tetapi kita kata perbuatan mereka melazimkan mereka itu tidak menghormati para sahabat Nabi sebab tak mau ikut manhaj para sahabat kan. Tapi kita taklah kata mereka tak hormat sahabat Nabi kan. Baik. Dikata kat sini, okey, ni dalam Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Kemudian dibawalah riwayat, kemudian dia jelaskan. Dijelaskan. Baik. Kemudian kita tengok lagi yang anda sebut tadi, Al-Qadi Abul Abbas Ibn Suraij. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Asbahani, riwayat tersebut dalam Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, dan juga ada satu riwayat lagi dalam Juz'un fi Usuluddin. Salah satu kitab yang risalah yang dinisbahkan kepada Qadi Abul Abbas Ibn Suraij. Jadi ulama besar mazhab Syafi'i. Dalam lebih kurang dalam 300 Hijrah. Maknanya tabaqat yang kedua atau ketiga. Maknanya dia berguru dengan murid kepada murid Imam Syafi'i. Maknanya dekatlah. Maknanya lebih awal daripada ulama-ulama Syafi'iyah yang kemudian yang terpengaruh dengan mutakallimin. Kan? Jadi pernah ditanya kepada beliau. Dia kata ma tauhid? Faqad su'ila Abul Abbas Ibn Suraij ma tauhid. Pernah ditanya kepada Abul Abbas Ibn Suraij, apa itu tauhid? Kemudian kata beliau, tauhidu ahli ilmi wa jama'atil muslimin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama tak dengan hadis? Sama tak? Tauhid ahlul ilmi dan jamaah kaum muslimin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tauhid ahli sunnah. Tauhid orang Islam. Tauhid ahlul batil, dia kata wa tauhidu ahlil batili minal musliminil khawdu fil a'radi wal ajsam. Tauhid di kalangan ahli batil, di kalangan kaum muslimin, orang Islam yang terjebak dalam kebatilan. Dia tak kafir kan? Adalah al-khawdu fil a'radi wal ajsam. Yakni mereka menyebutkan diri membahaskan tentang a'rad wal ajsam. Sama tak istilah yang kita bacakan tadi? Yang diungkapkan oleh Al-Baqilani, Fakhruddin Ar-Razi, Abul Ma'ali Al-Juwaini dan ulama-ulama mutakallimin. Sama. Mereka duk bahas tentang mutahiz, a'rad, ajsam, bukan hudus, ini bla 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 bla. Jadi Qadi Ibn Suraij, Abul Abbas Ibn Suraij dah bantah awal. Dia kata lagi, wa inna ma bu'itha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi inkari dzalika. Sesungguhnya hanya saja diutuskan Nabi SAW untuk mengingkari hal tersebut. Maknanya ingkar benda-benda yang ilmu kalam tu. Falsafah tu. Tu ingkar perbahasan-perbahasan yang menggunakan akal semata-mata. Tidak berpandukan kepada wahyu. Itu riwayat ni sahih daripada Ibn Suraij. Kemudian Qadi Abu Yusuf, murid kepada Imam Abu Hanifah. Beliau pun ada perkataan yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Asbahani. Perkataan beliau kata, laisat tauhidu bil qiyas. Tauhid itu tak boleh kita gunakan kias. Maknanya kias mutakallimin. Kita kiaskan dengan akal kita. Kemudian dikatakan lagi, perkataan dia kata, faqad amarana Allah an nuwahhidahu wa laysa tauhid bil qiyas li'anna al qiyas yakunu fi syai'in lahu syabahun wa mithlun wallahu la syabha lahu wala mithl tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi dia kata Allah perintahkan kita untuk mentauhidkannya, dan bukan tauhid itu dengan kias. Maknanya kamu duk bahas, kamu duk guna logik-logik yang kamu bina sendiri dengan akal-akal kamu, kerana kias itu berlaku pada sesuatu yang ada persamaan atau pemithil, penyerupaan, dan Allah tidak ada persamaan dan penyerupaan baginya. Betul lah kan? Kenapa kita nak kiaskan Allah dengan a'rad, dengan ajsam, dengan tabai, dengan berbahagi atau tak bahagi, anggota atau tak anggota, mutahayy, apa dia memenuhi tempat atau ruang dan sebagainya. Kenapa kita nak kiaskan dengan makhluk? Sedangkan Allah Taala tidak ada misal. Laisa kamitslihi syai'.
Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan dia. Nampak? Maknanya Al-Qadhi Abu Yusuf dia bantah. Ini murid kepada Imam Abu Hanifah. Kan? Dia kata wa kaifa yudriku tauhid bil qiyas wa huwa khaliqul khalq bi khilafil khalq. Bagaimana tauhid ni kita nak capai dengan qiyas. Qiyas maksud Al-Qadhi Abu Yusuf ni ilmu kalam. Qiyas kat sini bukan makna qiyas dalam ilmu usul fiqh. Kena faham. Kena faham. Qiyas kat sini maknanya qiyas mithil lah. Sebab ada di sana qiyas yang kita boleh faham digunakan oleh ulama untuk isbatkan tauhid, untuk isbatkan sifat-sifat dan nama-nama Allah, antaranya qiyasul aula. Dalilnya walillahil mathalul a'la. Tapi kat sini qiyas maknanya qiyas mithil. Maknanya qiyas kita menyamakan sesuatu yang ada persamaan. Sesuatu yang ada persamaan daripada illah. Dia kata sini, bagaimana kita boleh nak capai, nak faham tauhid dengan qiyas. Dengan qiyas maknanya ilmu kalam. Wa huwa khaliqul khalq, sedangkan dia Tuhan tu yang kamu duk qiyas dia dengan berjisim atau bla 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 a'ra wal jauhar apa benda tu, kan? Kamu samakan dengan makhluk. Sedangkan dia itu adalah khaliqul khalq. Dia adalah pencipta bagi makhluk, bi khilafil khalq, berbeza dengan makhluk. Betul lah kan? Dia orang duk bahagia kata tidak bertempat, tidak apa dia kalau dia turun ke langit ni sekian dia, apa dia mutahayyiz, kalau kita halakan arah jari kita ke langit maknanya dia berarah, maknanya dia bertempat, dia berarah, mutahayyiz, dia memenuhi ruang. Dia pergi kiaskan dengan apa? Dengan makhluk. Tak boleh lah. Kan? Kemudian dia buat bijak sikit, dia konon dia kata ini diguna istilah-istilah yang dalam fizik lah, dalam inilah kan, dia kata ini space and time, semua space time, zamkani apa benda semua, konon cerdik. Maksudnya dia nak paksa hukum fizik pada Tuhan, mana boleh. Tuhan itu tidak terikat dengan hukum fizik yang kamu duk gebang-gebang tu, duk canang-canang tu. Kadang-kadang dia saja main kita bagi orang-orang awam ni, kadang-kadang dia nganga je kan. Oh hebatnya Syekh ni, hebatnya tokoh ni, oh dia boleh sebut benda ni. Kadang-kadang dia gebang. Istilah-istilah bombastik semua dia bagi kita pening. Oh kita pun tenganga, oh hebatnya dia boleh cakap. Pada tanya balik apa benda ni jauhar Arab ni. Nganga je. Tak tahu, aku dengar. Kadang-kadang ada orang kan dia kata, kadang-kadang ada setengah orang tu macam Ustaz Yunus cerita kan, setengah tempat tu dia dengar je. Ustaz ni mari cakap gini dengar. Sama. Ustaz hak yang tak betul mari pun dengar, dia masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sama saja. Sebab dia tak boleh terima apa pun. Berdatanglah macam mana sekalipun dia. Kadang-kadang ada orang macam tu kan. Tapi ahlul kalam ni yang cuba untuk menghiaskan kebatilan mereka dengan istilah-istilah mustalahat yang mereka gembar-gemburkan, kadang-kadang itulah mereka cuba untuk bermain dengan istilah-istilah tersebut. Baik. Jadi ramai lagi ulama yang bantah, ulama yang bantah. Dan kalau kita nak sebut dari sudut bantahan ni, ada 10 poin. Kalau kita nak sebut, nak baca satu-satu sampai esok tak habis kalau kita nak syarah. Jadi kalau kita tengok contohnya, anda bagi contoh macam mereka takrifkan la ilaha illallah tu, mereka kata wahidun fi dzatihi la qasima lahu, la qasimu lahu. Yani Allah itu esa, maknanya dia esa pada zatnya yang tidak berbahagi. Mana tidak berbahagi tu? Kan? Sedangkan kita kena faham Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Istilah yang berkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah juga perlu difahami dengan bahasa Arab. Sebab itu Imam Asy-Syatibi rahimahullah, dia sebut apa? Inna hadhihi syari'ah al-mubarakah Arabiyah. Syariat yang berkat ini, agama kita ini turun dalam bahasa Arab. La madkhal fiha lil alsunil ajamiyah. Tidak ada ruang untuk mana-mana lisan ajam masuk untuk nak repair sikit bahasa Arab ni tak betul lah, tak boleh.
Kan? وهذا وإن كان مبينا في أصول الفقه مبينا في أصول الفقه وأن القرآن ليس فيه كلمة أعجمية عند جماعة من الأصوليين. Jadi dibahaskan tentang dalam Quran ni tak ada kalimat-kalimat yang ajam. Itu ada perbahasan, ada ulama memang tak sepakat, tak sependapat. Tapi yang sepakat semua dalam Quran tu semua bahasa Arab. Sepakat. Sebab Allah kata inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadha lisanan Arabiyyun mubin. Allah kata bahasa yang Allah Ta'ala bahasakan Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan melalui Jibril kepada Nabi SAW, dan Nabi menerima Al-Quran ini yang diturunkan Allah melalui perantara malaikat Jibril, itu adalah dalam bahasa Arab, lisan Arab. Dan Syatibi ada sebut benda ni. Dia kata tak boleh kalau kita nak masukkan tafsiran kalimah atau istilah-istilah syarak dengan yang bukan Arab. Contoh yang bukan Arab apa? Istilah ilmu kalam. Yang Imam Asy-Syafi'i kata lisan Aristoteles. Betul tak? Perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang masyhur diriwayatkan apa? Yang ma jahila an-nas wa ma halaka atau ma jahila an-nas wa ma halaka illa ba'da tarkihim lisan al-Arab wa mailihim ila lisan Aristoteles. Tidaklah menjadi sesat, menjadi jahil manusia melainkan disebabkan mereka meninggalkan bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang mubin, bahasa Arab yang jelas, Quran dan sunnah, lalu mereka condong menuju kepada bahasa Aristoteles. Ini Aristotle bahasa, maknanya bukan bahasa Yunani tau, bukan bahasa Yunani, tapi lisan, istilah-istilah mustalahat falasifah dan ilmu kalam. Itu sebab zaman Imam Asy-Syafi'i itu, Imam Asy-Syafi'i dah berdebat dengan geng-geng Mu'tazilah yang keras kepala. Sebelum berlakunya mihnah Imam Ahmad itu, Imam Asy-Syafi'i dah masuk Baghdad dan berdebat dengan puak-puak Mu'tazilah dalam isu nama-nama Allah, dalam isu akidah. Cuma Imam Syafi'i dia tak ada dibukukan saja. Sebab dia tak sibuk dalam rad tu, Imam Asy-Syafi'i dia tak tafarruq untuk isu tu. Dia tidak menghabiskan waktu dia untuk memberi penekanan pada isu itu kerana tak berhajatkan ketika itu. Dia hanya bagi penjelasan. Dia berdebat dengan mereka tapi dia hanya bagi penjelasan. Tetapi pada zaman Imam Ahmad, sebab zaman Imam Asy-Syafi'i itu khalifah ketika itu masih lagi sunnah, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tapi pada zaman Imam Ahmad berbeza. Bila Al-Mu'tasim, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq, Harun Al-Wathiq, mereka itu menganut fahaman Mu'tazilah. Ulama-ulama Mu'tazilah semua berada di belakang khalifah, dan khalifah juga memberikan bantuan dan pertolongan, sokongan dan dokongan kepada ulama-ulama Mu'tazilah, diberikan jawatan-jawatan besar, dan itu berlaku mihnah, fitnah terhadap ahli sunnah. Imam Ahmad terpaksa membantah mereka melalui penulisan, antaranya kitab beliau Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah, Ar-Raddu 'ala az-Zanadiqah wal Jahmiyah ataupun Jahmiyah wal Zanadiqah. Kemudian kitab selepas itu Ad-Darimi, Al-Imam Ad-Darimi membantah Al-Bishr Marisi. Kemudian ulama-ulama yang datang kemudian mereka membantah Ahlul Kalam ketika itu. Sebab itu kita kena faham tidak ada ruang untuk bahasa-bahasa asing. Tak boleh kita nak, sebab itu kita kata nak tafsirkan la ilaha illallah ni bukan ringan. Kan? Sebab dia adalah apa? Kalimah syahadah. Rukun Islam yang pertama. Mengucap dua kalimah syahadah, dan kita nak faham kalimah syahadah tu, kalau tu salah faham, habis yang lain. Betul tak? Sebab itu nak faham mesti kena ikut kefahaman sahabat Nabi dan macam mana Rasulullah SAW tafsirkan. Baik. Tengok dalam satu lagi, kalau kita tengok dalam Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Bayan Talbis Al-Jahmiyah, dia ada sebut tentang tidak ada mana-mana daripada Al-Quran, daripada kalamullah, daripada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan makna yang ulama mutakallimin sebut tu, wahid tu la qasima lahu, tak ada. Dia pertambahlah maknanya. Satu tu, esa tu maknanya tidak berbahagi-bahagi. Tak ada. Kalau yang ada pun, kalau kita tengok tafsir As-Samad kan, As-Samad, Allahu Ahad,
qul huwallahu ahad, Allahus samad, yakni la jawfa fih, tidak berongga. Kan? Yakni Tuhan tidak berongga. Makhluk berongga. Tuhan tidak berongga. As-samad itu tafsir salaf. Tapi tak ada kita jumpa al-ahad, ulama salaf tafsir la qasima lahu, tidak berbahagi-bahagi seperti mana yang difahami oleh mutakallimin. Syekhul Islam bantah. Dia kata tidak, walam yakul bihi ahadun minas sahabah wat tabi'in. Tidak dikatakan, diungkapkan hal tersebut oleh mana-mana sahabat Nabi atau tabi'in dan salaful ummah. Falam yakul ahadun minhum bi anna al-ma'na wahid huwa alladhi la yatamayyazu janibu minhu an janib wa la yara minhu syai'un syai'. Nampak? Dan tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang faham Esa itu, satu itu, al-wahid itu maksudnya dia berbeza daripada satu sudut dan berbeza daripada sudut yang lain. Tidak berbeza atau sama dengan satu sudut, atau tidak berbeza pada satu tidak berbeza dengan pada satu sudut dan berbeza pada satu sudut yang lain. Wala yara minhu syai'in duna syai'. Dan tidak dapat dilihat daripada arah sesuatu ataupun perantara sesuatu dan daripada sesuatu. Aw allazi la yanqasimu aw ma laysa bijismin. Tidak ada juga sahabat Nabi yang tafsirkan Esa itu, tunggal itu, satu itu tidak berbahagi ataupun tidak jisim, bukan jisim. Fa anna lahum dzalikal fahm. Sebab itu Syekhul Islam kata, mari mana kefahaman mereka ini? Mari mana pemahaman mereka ini? Wa min aina lahum dzalikal ma'na. Dan dari mana, datang daripada mana pemahaman mereka tersebut? Itu maknanya persoalan tu. Kan? Dan banyak lagi kalau kita nak tengok bantahan-bantahan ni, kalau kita tengok boleh rujuk, kalau semuanya dalam kitab bahasa Arab lah, kita buat Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah wa Zanadiqah, At-Tadmuriyah, At-Tis'iniyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah ada sebut, Bayan Talbis Jahmiyah, dan Dar'u Ta'arud, Al-Aql wa Naql, dan banyak lagi. Sebenarnya ini antara kita katakan contoh-contoh lah, maknanya perkara yang menyebabkan mereka itu ahlul kalam, mereka salah di dalam mentafsirkan makna Allah, dan seterusnya memberi kesan kepada ta'rifan la ilaha illallah tu. Dan akhir sekali dia hanya apa? Nafikan kekuasaan dan isbatkan kekuasaan hanya kepada Allah. Jadi datang daripada situlah juga melarat masuk pada akidah-akidah mereka seperti akidah kasab, al-kasbu, yang ada unsur-unsur jabar, bahkan jabriyah, maknanya fatalistik. Kan? Ada tertengok satu iklan ni, seorang tokoh ni ataupun seorang individu ni, dia kata saya ada jual minyak. Dia ada jual minyak lah, minyak ubat. Orang panggil dia ustaz lah kan. Atau jadi pakailah minyak ini, dia kata. Berkesan insya-Allah. Yang penting kita tidak i'tiqad tidak i'tiqad kita sesuatu itu boleh memberi kesan melainkan Allah. Maknanya semuanya tidak berkuasa melainkan Allah. Maknanya apa sahaja kat muka bumi ini tidak berkuasa melainkan Allah. Itulah tauhid mereka. Bagi mereka itulah kemuncak tauhid. Kemuncak tauhid maknanya kalau itu fahaman mereka, jadi Jabariyah. Kita semua ini tak ada kuasa. Sebab dia kata tidak ada memberi kesan melainkan Allah. Allah sahaja yang memberi kesan. Bekas. Kan? Itu sebenarnya lanjutan daripada pemahaman mereka pada makna Allah tu. La qudrata ala ikhtira'. La qadirun ala al-ikhtira'. Maknanya akhir sekali membawa kepada fatalistik, pada Jabriyah. Sebab itu kalau kita tengok, ini mungkin boleh buat kajian, mungkin boleh buat kajian. Tapi sikap segelintir, kita tak nafikan orang Islam yang terpengaruh dengan fahaman Jabariyah ini, bukan tak ada, memang ada. Yang percaya bahawasanya tidak ada yang berkuasa melainkan Tuhan saja. Lalu mereka menafikan kuasa yang ada pada makhluk, menafikan iradah, qudrah yang ada pada makhluk. Sedangkan kita ahli sunnah, kita menetapkan maknanya makhluk ada iradah dan Tuhan ada iradah, ada kehendak. Tetapi kehendak Tuhan mengatasi
kehendak makhluk. Itu beza dia. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tapi bila mereka nak isbatkan la qudrata ala al-ikhtira' illa Allah, inilah isbat. Akhir sekali memberi kesan kepada dari sudut banyak sudut. Antaranya dari sudut hukum alam, dari sudut hukum, kita ambil contoh hukum causality, causation, cause and effect. Akhir sekali mereka mengatakan contohnya alam ini maknanya tidak memberi kesan. Maksud tak memberi kesan ni, apa yang kita tengok yang berlaku, bencana alam dan sebagainya, itu semua kuasa Allah dan kita makhluk tidak ada kuasa. Sebab itu kadang-kadang anda perhati juga, benda ni ada terkesan pada sebahagian orang yang dia memberi alasan nak buat macam mana, kita dah negara kita tak maju, maka kita macam ni sebab Allah dah tentukan macam ni. Ataupun misalnya banjir, kita tak nak buat apa ni, banjir ni kuasa Allah, kita tak boleh buat apa, redha je, dia ada kesan kan. Kemudian kalau buat maksiat pun, sebahagian golongan yang tahap ghulu mereka itu sampai tahap mereka ni memang jadi Jabariyah tu, dia buat maksiat pun akhir sekali dia kata ni semua kehendak Tuhan. Kita nak cakap apa? Tak, memang itu yang nanti kita akan bahas hari 1 Januari ni kan. Mungkin ada dalam pembahasan dalam daurah akidah kita insya-Allah 1 Januari kan. Asatizah kita mungkin ada dalam buku Profesor Basri Ibrahim tu, mungkin ada part-part yang boleh kita sentuh. Mungkin kalau sampai mungkin asatizah kita akan sentuh sedikit tentang kesan dari sikap melampau mereka itu. Mungkin anda tak pasti, anda pun tak sempat nak baca semua, scan semua kitab tu. Cuma anda tengok yang dibahagikan kepada anda tu, tapi anda akan tengok mana ruang yang kita boleh masuk, kita boleh jelaskan. Tetapi secara umumnya macam tu. Sebab tu kesan pada apa kita kata, kesan dia pada sikap. Kadang-kadang pada sikap. Sebab tu kita tengok ada setengah-setengah orang yang kuat beragama ni, ya kita tahu dia kuat agama kan, bagus kuat agama tu bagus, tapi kadang-kadang tidak kena pada tempat. Anda bagi contoh yang mudah. Banjir berlaku kan, banjir berlaku di Pantai Timur. Kita tak nafikan Pantai Timur ni ramai orang yang kuat agama, tapi ada benda yang kita kena sebutlah, benda tu bukanlah itu agama. Contohnya bila dah banjir kan, banjir ni dah jadi pulau, tenggelam. Ada orang yang dia sanggup cari sampan untuk pergi masjid. Orang akan kata bagus, betul tak? Baguslah, memanglah kita pun kata bagus. Ini menunjukkan kekuatan. Mana takkan nak kata dia tak bagus, baguslah. Tapi kalau kita tengok, perhati betul-betul, perhati dengan neraca ilmu, bukan emosi. Kalau emosi kita bagus ya pak cik ni, tengok orang semua tak pergi masjid, orang semua sibuk dekat pusat penempatan sementara, dia pergi masjid. Bagus lah, memang hebat lah, memang kuat. Sedangkan ada rukhsah, betul tak? Berenang. Sedangkan dalam sunnah, dalam syariat, hujan turun boleh membasahkan pun ada rukhsah, betul tak? Daripada jemaah, betul tak? Itu kita kata faham agama, nakkan agama tu bagus, tetapi cara praktikal tu kadang-kadang kita tak boleh nak ikut. Asal orang agama buat je memang betul lah 100%. Itu anda bagi satu contoh. Contoh yang lain, kita selalu dengar jawapan yang sama daripada orang-orang yang, yalah kita cakap lebih, orang kata kita ni anti sekian-sekian. Tapi kita kena sebut jugalah kadang-kadang tu, kita memanglah banjir itu adalah musibah, banjir itu adalah takdir. Tetapi ada tak ruang yang Allah Ta'ala berikan akal fikiran kita untuk kita cuba untuk mencari sebab-sebab dan cuba mengatasi atau mengurangkan risiko dan sebagainya? Ada tak? Syarak Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tak kita akal untuk digunakan? Kan? Last sekali duk salah gajah. Dia kata gajah khurafat.
Dia kata orang asli yang kata gajah kan ada waktu sebelum banjir tu, dalam bulan 10 macam tu, adalah keluar berita ni. Berita orang asli. Dia berkata apa dia, gajah kalau naik bukit ramai-ramai, gajah tu naik bukit berkumpulan, maknanya akan berlaku bencana dekat situ. Itu mereka kata orang tua-tua kata. Orang tua-tua kata kat kawasan tu akan berlaku bencana. Tak kira lah banjir ke apa ke, tanah runtuh ke apa, kat situlah. Dia kata sebab mungkin pengalaman dia apa. Dia tengok gajah tu ramai sangat. Gajah tu berkumpulan. Naik bukit ramai-ramai. Jarang-jarang berlaku. Tapi kalau ikut orang tua-tua, dia kata tu tandanya akan adalah tu banjir kat mana-mana dan sebagainya. Lepas tu orang pakai apa? Gelak. Gelak. Orang kata, oh ni khurafat, ni tahyul. Padahal bukan tahyul kat situ. Tak khurafat pun kat situ. Dia kata, bukan dia kata, bila gajah naik, confirm bencana berlaku. Itu alamat tidak baik. Dan sebagainya. Bukan dia itlakkan. Bukan macam Hindustan jatuh apa? Pecah apa? Kaca ada musibah. Bukan itu sial kan? Sial tidak ada. Tetapi ini petua orang tua-tua. Kadang-kadang betul juga. Kan? Kadang-kadang betul lah kat situ. Kan? Sebab itu kena teliti. Kan? Jadi dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang lebah. Allah Ta'ala bagi ilham kepada lebah. Kalau buka kitab-kitab tafsir, ulama bahaskan tentang ilham kepada haiwan. Maknanya petunjuk yang Allah Ta'ala berikan kepada binatang, haiwan, untuk mereka mencapai kemaslahatan, kebaikan untuk diri mereka, untuk kebaikan mereka dan menolak kemudaratan. Contoh. Jadi kat situ kita kata dari satu sudut tak betul lah kita kata khurafat. Tahyul kat situ. Kan? Sebab memang alamat dan tanda-tanda ramalan untuk berlaku bencana tu dah ada. Kan? Dia bukannya kita kata apa terus jadi khurafat tu, jadi tahyul tu sebab dia cakap macam tu. Lalu dia pelekehlah orang asli. Dia tak sama macam itu sial. Tatayur memang tak ada. Memang dilarang dan dinafikan oleh syarak. Tapi sekarang ni maksudnya ramalan. Jadi poin Nana kat sini, kalau gajah pun boleh prepare daripada bencana, takkan manusia yang lebih bijak daripada gajah tak boleh fikir? Betul tak? Kan? Kat situlah kita kata kita ni kadang-kadang beragama ni, orang yang beragama ni, bukan kita nak cakap semua jumud tu tak betul juga, tapi maknanya kebanyakannya masih lagi pemikiran tu jumud. Jumud dekat sini maknanya dia orang tak boleh nak itu kita kata last kali dia bagi jawapan dia senang je. Allah dah takdir. Kuasa Allah. Allah dah takdir. Nak buat apa? Mu nak lawan kuasa Allah ke? Kan? Jadi akhir sekali kita itu kita jadi masalah. Kan? Sampai yalah kadang-kadang kita dengar tu tak sepatutnya lah keluar jawapan. Jalan sempit. Orang balik kampung kan. Dia kata balik kampung setahun sekali. Jadi tak perlu besarkan jalan. Itu kita kata. Sebab tu anak kata pemikiran fatalistik tu ada walaupun tak sedar. Nampak? Nak buat apa? Kita ni macam ni dah. Nak buat macam mana? Betul tak? Nampak tak? Dia ada pengaruh tu. Ada kesan daripada dia, ada isu berkenaan dengan causation. Causality ni hukum. Cause and effect. Hukum alam yang Allah Ta'ala tetapkan, setiap sesuatu ada sebab. Dan bukan semua benda kita tak boleh tahu. Bukan semua benda kita terus salah takdir. Kan? Kalau jalan jam, kita kata, inilah takdir. Dahlah dia jadi kerajaan. Takkan jadi kerajaan masih jawab takdir lagi. Kan? Dia ada aset dan sebagainya. Kalau banjir, takdir. Nak buat macam mana? Memang ini dah biasa. Ini kadang-kadang kita kena sebut juga ni. Sebab sebab dia ada kaitan dengan akidah Jabriyah. Al-kasab yang kita sebut tadi tu. Dia ada kaitan dengan disebabkan oleh tafsir La ilaha illallah tadi.
salah. Akhir sekali memberi kesan pada af'alul ibad. Jadi tak boleh beza antara af'alullah dengan af'alul ibad. Perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Sekali reda. Sebab itu kita tengok maksiat. Kadang-kadang sampai maksiat berlaku dan sebagainya, dia bagi alasan, nak buat macam mana kita dah akhir zaman. Nak buat macam mana kita dah memang macam ni. Nak buat macam mana kita tak boleh ubah dah. Nak buat macam mana. Maknanya inilah takdir Allah. Musibah pun ini takdir Allah. Jadi tak ada usaha. Bismillah. Bismillah. Sama. Akhir sekali agama itu jadi mainan peribadi, mainan kepentingan diri. Dan sebab tu ana selalu ulang nukilan daripada Prof. Dr. Harun Daud tu. Dia kata orang Melayu memang suka menggunakan nama Tuhan demi kepentingan diri. Bukan nak cakap Prof. Dr. Harun Daud. Base pada kajian dia. Paling mudah untuk menggunakan agama, menggunakan Tuhan demi kepentingan diri. Memang dia kata tu dah dibuat kajian lama dah. Dan memang benda tu bukanlah kita nak kata semua orang Melayu kan, tapi memang kebanyakannya. Orang yang kita kata sebabnya, puncanya adalah apa? Balik pada akidah. Itu je punca dia. Kerana akidah tak betul. Kerana faham akidah tu tak betul. Dan dia bagi kesan pada pemahaman terhadap hukum kauni dan hukum qadari. Perbuatan Allah dan perbuatan makhluk. Tak ada beza. Sebab itu bagi Jabariyah dan bagi orang-orang yang terpengaruh dengan Jabariyah, mereka akan kata, itulah, last sekali, kita yakin je lah. Tak payah persoal pun. Dah ustaz jual ubat tu, kamu yakin je lah. Kalau kamu petikai ustaz tu, maknanya macam kamu petikai Tuhan. Itu kan? Ada kan masih lagi mentaliti macam tu kan? Kalau kamu, dia petikai sikit, oh ni Tok Guru cakap, ubat tu memang berkesan. Mujarab. Anak murid semua kata mujarab. Tiba-tiba ada seorang bantah. Mu nak lawan Tuhan. Mu lawan apa? Kuasa Tuhan. Mu tak hormat Tok Guru. Lawan wali Allah. Lawan ini. Betul tak? Gunakan agama. Jadi kita syukur kepada Allah SWT kerana kita kenal, dapat hidayah kepada manhaj salaf, kepada sunnah, kepada tauhid. Kita tak mudah untuk dipergunakan dan dieksploitasi kan, sampai orang ketuk rumah kan pun jadi isu kan, isu apa, ketuk rumah dekat negeri mana tu, dia kata jin ketuk, kemudian percayalah dekat bomoh. Waktu maghrib kan, dia kata ketuk pintu, ada orang ketuk pintu tapi tak tahu siapa. Last sekali pergi jumpa bomoh. Jadi penuh, mudah dieksploitasi. Puncanya kerana antaranya pemahaman tentang akidah tidak benar. Jadi banyak lagi kita nak kena buat kerja. Maknanya kita tengok hari ni macam-macam, macam-macam. Sebab itu kita kena apa, ialah sampaikan kebenaran. Tauhid ni dia tauhid yang sahih, akidah yang benar ini dia takkan kita kata lari daripada fitrah. Dia praktikal. Kan? Praktikal. Bukannya kita bincang tu teori saja, tapi akidah ahli sunnah, bila kita bahaskan tauhid menurut ahli sunnah, dia practically. Dia boleh dipraktikkan. Dan kita nampak benda itu, dan kita boleh lihat kalau kita dah ada kemampuan untuk membezakan antara tauhid dan syirik, membezakan antara yang sahih dan yang batil, insya-Allah kita akan diberikan petunjuk oleh Allah SWT dan diberikan furqan, yakni pembeza antara hak dan batil. Baik, naktafi bihadzal qadar. Ana rasa cukup setakat itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Maknanya kita berhenti kat 81-an. Maknanya hari ni panjang sikit syarah. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.